Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to Mantepi Channel. Abang jago, sorry bang jago. Abang jago, abang jago. Sorry bang jago, ampun bang jago. Okey, sebelum kita mulakan video seram sembang seram kita ni, saya rasa lebih elok kalau aku gelapkan kot. So, jom kita gelapkan lampu. So kita boleh mulakan sembang seram kita. So sebelum tu minta muzik cekrik. Okey, so kisah yang pertama, ini yang kisah paling just nak kongsikan kisah-kisah yang paling singkat yang pernah aku alami ataupun keluarga aku pernah alami. Okey, baik, kisah yang pertama ni memang sangat-sangat ringkas, tapi kalau berlaku kepada diri kita pun, diri korang pun aku rasa maybe korang meremang jugalah kan. Okey, so cerita ni berlaku pada maybe dalam umur aku dalam darjah 1, 6 tahun gitu-gitu lah kan. Sebab ada satu tahun tu arwah atuk aku dia ada satu kebun. Jadi kebun dia besar. So bahagian atas kebun arwah atuk aku ni, dia pasang canvas, dia pasang kemah untuk berteduh lah. So kalau dapat durian situ, kebun durian, dusun durian. Jadi bila dapat durian, so buka situ makan. Jadi aku dengan sepupu aku yang lain makan kat atas. Jadi Kasih ni dia main kat bawah. Sebab kat bawah tu ada satu pondok lama lah, kira macam pondok lama yang ada kolong kat bawah tu. Rumah kayu tu, tapi dia bukan rumah lah, dia memang pondok. Jadi Kasih main kat situ. Jadi bila dah nak maghrib tu, bapak aku datang. Dia cakap, Aman, panggil lah adik tu, kita nak balik dah. So bapak aku pergilah dekat bawah tu nak panggil Kasih. Nak pergi ambil Kasih tu, cakap dekat Kasih, nampak Kasih, Kasih, jom lah balik, dah nak maghrib ni, cakap gitulah. Lepas tu Kasih pun okey. Dia pandang belakang, dia bye. Aku waktu tu dah macam, dia bye siapa pula ni kan. Bila diamlah tu nak maghrib, sebab dah maghrib, nak tanya waktu tu pun aku rasa tak sesuai lah. So balik, so tumpang solat dekat rumah arwah nenek aku lah dekat situ. So bila dekat situ, aku tanya dia waktu dalam kereta nak balik ke rumah aku, sebab kita stay dulu rumah nenek untuk solat semua. Dan bila nak balik ke rumah aku naik kereta, aku soal adik aku lah, tanya dia, kau Kasih babai siapa tadi, cakap macam tu lah. So dia, tadi main dengan kawan, dia cakap macam tu. Aku cakap, kawan? Bila pula ada kawan kat hutan-hutan ni kan? Dia cakap main dengan kawan. Siapa? Dia kata tak tahulah, tapi jumpa dekat pondok tu. Dia rambut panjang, baju putih. Dia cakap baju macam ada darah-darah sikit. Muka pun hodoh lah. Kalau boleh tanya Kasih, korang yang mana tak percaya, korang boleh PM dekat Kasih. Sampai sekarang dia ingat dah muka budak yang dia main tu. Ringkas kan. Okay, so kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni terjadi dekat arwah nenek aku dan mak lang aku, di sebelah mak aku punya ni lah, sebelah mak aku. Jadi kisahnya waktu tu, ini memang kisah benar. Jadi kisahnya waktu tu, ada satu malam hujan lebat kat kampung aku tu. So dekat luar tu, mak lang aku dia letak bendera Malaysia lah. So nenek aku cakap, pi lah, keluar je ambil bendera Malaysia tu, takut basah. Tu mak lang aku pun dia keluar pergi ambil bendera tu, basah-basah lah. Masuk dalam rumah, dia dah lipat sikit, pergi dapur. Nenek aku cakap, bau apa busuk ni kan. Tiba-tiba kau bayang kan, tiba-tiba yang tak ada apa-apa, tiba-tiba kau bau busuk yang orang kata semacam busuk lah. So mak lang aku cakap, ya tu bau tak adalah cakap ya tu, cakap tu bahasa kita lah. Dia cakap, ya lah mak dia cakap macam tu. Bau busuk. Bila esok ke kemarin aku tak tahulah, tak pasti, tapi antara dua tu lah, esok atau kemarin, dia pergi jumpa ada seorang pakar perubatan ni lah. So bila pakar perubatan tu, aku tak tahu macam mana, tapi dia boleh nampak aku, tak silap aku, dia boleh refresh balik aku si otak dia tu. Dia nampak, dia kata waktu mak lang aku keluar tu, pergi ambil bendera, waktu dia dah cabut bendera tu, dia nak masuk, ada seorang nenek tua muka hodoh ikut dia, yang bongkok, dia ikut dia pergi masuk ke dalam rumah. Bila masuk dalam rumah, pergi dapur, dia duduk dekat tangga yang kalau kita duduk repair kan, nak panjat tu kan, dia duduk situ. Tu yang bau busuk.
Okey, kisah yang ketiga ni mungkin agak ni sikit lah, agak real lah untuk aku. Sebab dia berlaku dengan diri aku dan ayah aku. Macam mana kisah tu? Kisah ni berlaku pada waktu tu aku dengan family aku nak pergi bercuti ke Morib. Tapi aku tak boleh bagi tahulah tempat dia kat mana, nama tempat dia. Tapi yang boleh aku tekankan adalah di Morib. So kita tinggal atau stay dekat chalet tu, ada sebuah chalet. Dan stay di situ dalam 2 hari semalam je. Ingat lepas tu esok baru pergi tempat lain. So ingat nak stay lah sini. Jadi dalam petang tu sebelum nak maghrib tu bapak aku cakap, kita tak payahlah keluar pergi makan kan malam ni. Makan je lah apa yang ada kat dalam chalet tu lah. Aku kata okey lah. So bapak aku macam dia dah berpengalaman. Jadi dia dah standby. Dia dah bawa garam, lada hitam, dia campurkan, dia baca-baca ayat kursi, dia selawat. So dia cakap kat aku, okey jom kita pergi tabur garam ni dekat sekeliling chalet tu lah. Chalet tu besar-besar pondok je. So aku mau pergi lah, tabur dekat sebelah tu sambil selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So tabur sekeliling chalet tu. Bila dah tabur masuk rumah malam tu dalam pukul 11 lebih, mak aku waktu tu Cica kecil lagi. Ini yang punca dia. Sebab benda-benda ni suka dekat budak-budak kecil, baby ke kan. Jadi pada dalam jam 11 lebih gitulah mak aku kasih Cica dah tidur. Yalah, sebab dah pukul 11 lebih. Yang tinggal ayah aku tengah tengok TV, aku pun tengah macam nak tidur tak nak tidur lah, macam termamai-mamai gitu kan. Tiba-tiba dengar dekat sliding door tu macam bunyi hujan. So bapak aku hujan ke? Bapak aku selak sliding door tu punya langsir. Selak, tak hujan pula, pelik lah kan. Apa bunyi apa tadi? Sekali bila dah tutup tu je, dekat pintu yang masuk chalet tu ada benda mencakar pintu tu. Dia cakap gitu. Bila dia cakap gitu, ayah aku cakap, aku pandang ayah aku lah, memang real life lah. Lepas tu bila dah cakap macam tu, tiba-tiba serentak kita orang terpandang atas. Dekat atas tu macam aku tak tahu, maybe kuku kaki dia panjang ke, dia menyeret bumbung chalet tu. Dia macam seret. Dia kaki dia tu kan, kuku kaki dia macam seret gitu. So aku macam seram juga ni kan. Bapak aku dia naik atas sofa, ada sofa lah tu, dia tepuk dia ni, kau jangan kacau aku kan. Dia cakap gitu, kau jangan kacau keluarga aku. Sebab kat situ ada Cica masih baby waktu tu. Tu yang risau kan. So aku macam tak nak fikir apa lah. So pergi tidur, benda tu datang balik pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi benda tu main balik dekat atas tu. Bunyi macam hujan dekat sliding door tu pun datang balik. Bapak aku geram, bapak aku cakap macam mana lah. Tapi bapak aku marah lah benda tu, macam tegas lah dengan benda tu. Tapi aku tak ingat apa benda dia cakap, tapi dia marah dengan benda tu. Esok pagi bila dah bangun, tak cerita lagi kat orang. Memang tak cerita. Dalam kereta dalam perjalanan tu baru kita orang cerita. Bila aku nak pi dekat belakang ni, dia macam, alah korang tahu kan kat chalet-chalet selalu macam ada tempat kalau korang dah mandi nak sidai tuala ke sidai baju kat belakang sliding door. Sebab itu ada sliding door, kita boleh tengok luar. So bila aku pergi kata pergi ambil baju lah, baju kotor semua kan, dan ambil tuala. So bila pergi ambil tuala, dekat tapak yang chalet tu ada pasir sikit dengan garam yang aku tabur dekat bawah. Padahal chalet tu tinggi sikit. Jadi bila aku fikir balik, cakap dengan ayah aku, Lokman rasa benda tu nak masuk. So dia baling pasir ke garam tu, dia tak dapat masuk. Sebab aku dengan bapak aku dah pagar satu chalet tu, dia tak dapat masuk. Jadi dia nak cakap pintu tu, dia mungkin dia nak masuk ke pintu tak dapat, masuk sliding door pun tak dapat. Lepas tu dia nak masuk ke atas pun lagi lah tak dapat. Sebab dia nak kacau cicau tu. Itu salah satu pengalaman yang keluarga aku pernah alami. Okey, sudah sampai kisah keempat kita. So kisah keempat ni berlaku pada diri aku sendiri, yang di mana aku first time sebenarnya tengok hantu ni dalam hidup aku. Waktu tu darjah 5, so dalam 2017 aku sekolah di yang mana tahu aku sekolah agama di mana. So tahulah. So darjah 5 ditempatkan di bangunan sebelah. Bangunan sebelah ni memang orang kata sunyi jugalah. Bawah tu pun ada bilik simpanan buku-buku. Jadi aku tinggal di transit. Jadi ustazah akan hantar awal lah. So dalam kereta tu yang lelaki kena hantar, aku seorang je darjah 5 dekat situ. So akulah yang paling awal.
So dalam bangunan tu aku datang, sekali aku pernah datang. Selama ni tak ada tau. Selama ni serius aku datang, tak ada apa-apa dekat situ. Tapi ada satu hari bila aku datang dekat situ, naik tangga, kelas aku ada 4. So dekat kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat. Aku kelas ketiga. Jadi bila aku kelas ketiga, aku kena lintas lah kelas 1, kelas 2 kan. Jadi bila aku dah naik tangga, sampai je aku kat kelas kedua, kelas aku ketiga kan, sampai je aku kat kelas kedua tu, ada satu makhluk yang keluar daripada kelas keempat. Mula-mula aku cakap orang ke, sebab aku waktu tu tak ada rabun lagi. Kalau kau perasan lah, kalau kau perasan memang aku pakai spek sekarang lah, rabun kuat sikit lah. Tapi dulu clear lah, jelas dah jadi 5. Aku boleh nampak, mula-mula ingat orang. Tapi bila dia panjangkan leher dia ni, leher dia boleh kata panjang tau, macam ni, panjang sini, panjang keluar pintu. Nak fikir, cuba macam fikir real life, fikir logik sikit. Orang mana yang boleh panjangkan leher dia nak menakut-nakut aku? Bila dia panjang tu, dia menghadap sini, dia pusing macam ni, rambut dia panjang, muka dia jangan kata lah wallahu a'lam bissawab. Aduh, memang Allah ialah yang tahulah apa perasaan aku waktu tu nampak muka dia. Jadi aku macam nak patah balik, aku takut dia kejar. Yalah, kita ni manusia, kita kadang-kadang tutup lampu pun, nak pergi ke suatu tempat dah tutup lampu pun rasa macam ada benda ikut kat belakang. Ingin kau pula kau dah nampak benda, rasa nak lari, rasa macam takut benda tu kejar. So aku pandang bawah, tundukkan kepala, letak beg tepi pintu, tak masuk pun. Letak beg tepi pintu, terus lari ke bawah. Sampailah member aku datang, bawa dia naik atas, tapi benda tu dah tak ada. Aku cerita kat dalam beberapa orang je lah yang aku cerita. Sampai sekarang ni baru aku cerita kat korang. Okey, baik. Sampai sudah kisah kelima kita, kisah yang terakhir. Kisah yang terakhir berlaku pada diri aku dan juga cousin aku, sepupu aku sendiri. Kisah ni berlaku dalam tahun 2014. Aku dah jadi 2 dan sepupu aku dah jadi 3. Kita orang beza setahun je lah. So kisahnya, ada sebuah pondok ni, pondok lama lah. Sebab pondok ni pun daripada zaman bapak aku kecil lagi. So pondok tu dulu dijadikan sebagai tempat budak-budak mengaji. So bapak aku dulu pun datang mengaji situ. Mak lang aku mengajar dia. Jadi ustazah kat situ. Tapi bila dah zaman aku 2014 tu, dia dah jadi pondok tu dah macam papan tu dah kira macam ada tak ada lah kan. Sebab itu pondok rumah papan, pondok papan tu, papan tu ada dah berlubang. Tapi kat situ still ada orang lepak, orang main. Jadi kita orang pun, aku dengan cousin ni suka datang situ, suka main. Ada setengah orang budak-budak kampung tu kita main sorok-sorok kan. Jadi bila semua dah balik ni, si cousin aku kata lepak luar. Okey, waktu tu dah betul-betul dah maghrib, nak maghrib lah, dah senja dah, kira macam cuaca waktu tu nak gelap lah. Kata jom lah gerak lah. Okay, nak gerak tu, dalam berapa langkah nak keluar daripada tapak pondok tu, tiba-tiba aku dengar orang sebut nama aku. Dan yang sebut nama aku ni, yang aku dengar, dia suara garau. Mungkin suara lelaki itulah, suara garau. Macam dia panggil macam Luqman, panjang pula tu, Luqman gitu. Dia panggil nama aku lah. Dan si Asir ni, tak silap aku, dia dengar suara yang perempuan sebut nama dia. Cousin aku ni, dia sebut nama dia perempuan, yang bagian perempuan. Tapi tu memang real life, dia sebut dalam 2 kali lah. Tak seingat aku, dia sebut dalam 2 kali je. Macam Luqman gitu. Dia ambil gap dalam 3-4 saat itulah untuk sebut nama aku. Aku pandang cousin aku pandang aku, dah tak fikir apa, memang caw lah. memang caw lah, dah tak fikir apa. So daripada situ, di mana itu permulaan di mana aku dengar benda-benda, aku mula dengar benda-benda halus ni. Itu start first di mana aku mendengar dan hampir berjumpa dengan benda-benda halus. Melainkan Dajjal 5 tadilah, yang Dajjal 5 tahun 2017 tu dah jumpa dia lah depan-depan. Gitu. Okay guys, itu saja aku rasa video untuk kali ni. InsyaAllah aku akan buat video hantu atau sembang seram ni untuk next lagi. InsyaAllah korang jangan lupa yang dah tengok ni subscribe. Yang mana belum subscribe, tekan button subscribe dan tekan button loceng tu. Dan korang yang dah tengok video ni, minta tolong satu je lah, like video ni dan komen korang nak lagi. InsyaAllah aku akan ceritakan pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita yang pernah berlaku yang korang
belum pernah mendengar, supaya bila aku cerita tu just nak kongsi kat korang, maybe ada pengajaran, maybe ada tauladan yang kita boleh contohi. InsyaAllah ada ilmu kami share.